Okey, ramai dah siap. Okey, jalan kerja sorry, jalan kerja buat lengkap ke tak ni? Okey, pastikan jalan kerja lengkap Okey, bagus. Okey, kita bagi masa lagi. Kita bagi masa untuk yang lain cuba buat. Okey, baik. Saya rasa cukup kot 2 minit. Okey, kita semak sama-sama. Okey, jadi pertama sekali, kalau kamu nak ringkaskan persamaan ni boleh, tak ada masalah. Contohnya kamu nak bahagikan semua sekali dengan 10. Boleh. Okey, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau rasa takut buat silap, ambil je lah. Okey, maksudnya salin je balik. Okey, so ni kita dah tulis dalam bentuk matriks, kemudian kita label. Okey, kemudian kita gunakan rumus matriks songsang. Okey, pastikan. Okey, cuba cek jawapan yang kamu buat. Sama tak kedudukan dia? 5,000 darab 6,000 tolak 4,000 darab 2,000. 6,000 negatif 4,000 2,000. Okey, baik ni salah ni. Patutnya negatif ni. Okey. Sekejap saya betulkan. Okey, ni sepatutnya ada negatif. Okey. Baik, so jawapan dia adalah RM1.05 untuk X dan juga 95 sen untuk Y. Okey, tu Aisyah bagi cara nak hafal. Okey. Sebenarnya rumus ni dah ada rumus ni dah ada. So ingat macam saya bagi tahu. Setiap rumus dibekalkan, cuma kamu kena semak balik. Okey. So kalau kamu nak tulis, boleh tulis balik saham A sama dengan berapa, saham B sama dengan berapa. Okey, boleh tulis balik. Okey, baik. Soalan B. Okey, soalan B ini adalah contoh klon soalan SPM tahun lepas. SPM tahun lepas, ramai calon yang tak dapat jawab soalan B ni. Okey, cuba tengok soalan dia. Selepas setahun, harga seunit saham A dan seunit saham B masing-masing meningkat sebanyak 10 sen dan 20 sen. Jika Encik Jeffrey menjual semua sahamnya menggunakan pendarapan matriks, hitung jumlah keuntungan Encik Jeffrey. Okey. Baik, sekarang ni kita abaikan dulu pendarapan matriks. Macam mana kita nak cari keuntungan Encik Jeffrey ni? Okey, kita abaikan dulu pendarapan matriks. Kita guna cara yang biasa je. Macam mana kita nak kira keuntungan Encik Jeffrey? Siapa ada idea? Okey, ramai yang tengah berfikir tu Okey, nak cari keuntungan, jadi saya bantu. Untuk cari keuntungan, okey, biasanya kita akan kira berapa nilai peningkatan, okey, darab dengan bilangan unit. Okey, Azril, yes. Okey, sama dengan apa yang Azril cakap. Okey, nilai peningkatan harga saham darab dengan bilangan unit. Okey, 5,000 darab 10, lepas tu tolak 5,000. Okey, baik. 10 tu dia 10 sen bukan naik RM10, 10 sen. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak kira dia ada dua saham tau. Encik Jeffrey ni ada dua saham. Saham A dengan saham B. Okey, jadi kita kena kira dulu keuntungan saham A tambah dengan keuntungan saham B. Okay, jadi kalau kita gunakan rumus ni, kita akan dapat 10 sen darab dengan 5,000 tambah 20 sen darab dengan 4,000. Okey, cuba selesaikan berapa jawapan dia? Berapa keuntungan Encik Jeffrey?
Okey, RM1,300. Okey, RM1,300. Okey, tapi okey dengar jangan salin sebab kalau kamu buat jalan kerja macam ni, jawapannya betul RM1,300. Tapi kalau kamu buat macam ni, kosong markah, tidak diterima. Okey, kenapa tidak diterima? Sebab dia nak dalam menggunakan pendarapan matriks. Okey, yang ini kita jawab guna cara biasa. Jawapan betul tapi tak diterima. Okey. So, untuk kita selesaikan menggunakan pendarapan matriks, kita imbas balik macam mana nak darab matriks. Okey, first kita tentukan dimension ataupun size matriks. Okey, so ini size dia apa? Ni saya bantulah. Okey, ni 2 kali 1, 2 by 1. Okey, so yang kanan ni apa? Size dia. Okey. 1 kali 2. 1 by 2. Okey. Jadi untuk darab, kita kena make sure nombor dia sama. Nombor dia sama. Kalau dia tak sama, dia tak boleh darab. Okey. Dan hasil akhir dia adalah yang dekat luar. So luar dia 2 dengan 2. So hasil dia adalah 2 by 2. Okey. 2 kali 2. Okey. Jadi sekarang ni, kita nak darab. Kita akan gunakan teknik roko. Okey. Macam mana teknik roko ni? Yang kiri turun bawah, yang kanan naik atas. Okey, sekali lagi. Kiri turun bawah, kanan naik atas, garis. Okey. Kiri turun bawah, kanan naik atas, garis. Okey, so dekat sini dia ada intersection. Okey, persilangan. So kita tengok nombor apa yang bersilang. Okey, 3 dengan 1. So 3 dengan 1 ni kita darabkan. 3 darab 1 dapat berapa? Okey, dapat 3. Okey. Baik, kemudian kita tengok yang kedua pula. Okey, 3 dengan 2. Maksudnya 3 darab 2. 3 darab 2 kita dapat 6. Okey, yang bawah. 1 darab 4. 1 darab 4 dapat 4. Okey, yang last kali. Okey, tengok dekat sini 2 darab 4 darab 2. Kenapa teknik dinamakan roko? Row and column. Sebenarnya teknik ni adalah satu kaedah yang dicipta oleh panel guru Maths di Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir, SASA. Okey. So biasanya kalau kamu tak tahu nama dia pun tak ada masalah. Yang penting kamu tahu macam mana nak guna dia. Okey, so kita dapat jawapan dia 8. Okey, nama teknik ni teknik roko. Okey, tu nama dia lah. Alright, okay, contoh yang kedua. Okay, sama juga kita tentukan dia punya size ataupun dimension. So yang pertama ni adalah 2 by 2. Yang kedua adalah 2 by 1. Okay, hasil akhir dia apa? Okay, apa size hasil akhir dia? Two by 1. Okay, very good. 2 by 1. Okay, so sama macam tadi. Kiri turun bawah, kanan naik atas. Kiri turun bawah, kanan naik atas, garis. Okey. Baik, sekarang ni kalau tadi dia ada satu nombor je. Satu nombor dekat kiri, satu nombor dekat kanan. Okey, sekarang ni ada dua pasangan nombor. Jadi, nombor yang pertama akan darab dengan yang atas. Nombor yang kedua akan darab dengan yang bawah. Okey, so kita akan dapat macam ni. 1 darab 1 tambah dengan 2 darab 2. Okey, cuba selesaikan berapa? 1 darab 1 tambah 2 darab 2. Okay, dapat 5. So, tulis dekat sini 5. Okey, yang bawah. Okey, cuba selesaikan. Okey, 3 darab 1 tambah 4 darab 2. Okey, dapat 11. Okey. So, dapat 11. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, dimension dia adalah 1 by 2, 2 by 1. Okey, hasil akhir dia apa? Hasil akhir. 1 by 1. Okey, very good. 1 by 1. Okey, sama juga macam tadi. Kiri turun bawah, kanan naik atas. Garis. Okey, cuba selesaikan. Okey, apa jawapan dia?
Okey, 11. Okey, very good. Okey, jadi sekarang ni kita dah imbas balik macam mana kita nak darab matriks. Okey, sekarang kita akan gunakan konsep yang sama untuk kita selesaikan soalan ni. Okey, so untuk soalan ni kita dah tahu dah. Dia nak cari keuntungan. Jadi kalau keuntungan, kita bukan nak cari keuntungan saham A dan saham B secara berasingan. Maksudnya kita nak cari satu sahaja keuntungan. Jadi maksudnya jawapan akhir kita nak dalam bentuk one by one. Satu kali satu. Okey. Jadi untuk menghasilkan matriks satu kali satu ataupun one by one, kita kena buat 1 by 2 times 2 by 1. Baru kita akan dapat 1 by 1. Okay, so kita tulis dalam bentuk matriks. Sama ada kamu nak tulis dekat yang sebelah kiri ni 5,000, 4,000. Sebelah kanan 10 sen, 20 sen. Boleh, tak ada masalah. Yang penting dia mesti 1 by 2 times dengan 2 by 1. Okay, untuk menghasilkan 1 by 1. Okay, so kita gunakan teknik rokok tadi. Kiri turun bawah, kanan naik atas. Kiri turun bawah, kanan naik atas. Okay, saya cuba conteng kat sini lah. Okay, so kita akan dapat 0, 1, 0, 0, 2, 0. Okay, yang atas 4,000. 5,000. Kemudian 4,000. Okay, lepas tu kita garis. Okay, so kita akan dapat 10 sen darab dengan 5,000 tambah 20 sen darab dengan 4,000. Okey, ramai dapat jawapan dah. Jawapan dia sama jawapan dia sama. Cumanya disebabkan dia nak jalan dalam menggunakan pendarapan matriks, yang ini yang dia nak. Okey, yang ini yang dia nak. Okey, baru dapat markah. Okey, jelas untuk pendarapan matriks. Okay, so hopefully kalau keluar lagi soalan yang macam ni, tak ada masalah lah. Okay, tak ada masalah. Semuanya memang ramai yang terkejut lah tahun lepas. Tiba-tiba keluar soalan macam ni. Okay. Kalau 3 macam mana? Kalau 3, konsep yang sama juga. Konsep yang sama juga. Okay. Tapi contoh yang saya buat ni tak ada yang 3. Nanti insyaAllah saya tunjukkan. Tengoklah saya upload dekat YouTube ke. Okay. Okey, Hanani. Boleh. Kalau dia tak ada arahan menggunakan pendarapan matriks, kita boleh guna apa-apa kaedah. Okey, bebas. Okey, kita teruskan kepada... Okey, baik. Yang ini saya minta kamu screenshot sebabnya kita dah hampir 12.30. Takut tak sempat nak cover yang lain. So, ini kamu YouTube cikgu apa. Nama saya lah, Cikgu Yasir. Tapi saya jarang upload dekat situ sebenarnya. Sebabnya video dalam tu banyak yang unlisted. Kebanyakannya untuk student saya je. Okey. Baik. So ini screenshot Screenshot. Saya bagi masa 5 saat. Ini untuk menyelesaikan pendarapan matriks menggunakan kalkulator. Kalau kamu guna 570 MS, dia agak renyah sikit lah. Step dia banyak. Pun tak boleh SS. Tak apa. Nanti dapatkan link untuk rakaman. Okey. Baik, ini step yang kedua. Tak apa, nanti kalau kamu dah dapat rakaman ni, bolehlah nak salin ke, nak screenshot ke. Okey, ni step yang ketiga. Step dia panjang sikit Step dia agak panjang sikit. Jadi kalau kertas satu, kalau ada soalan darab matriks, boleh guna terus kalkulator. Cumanya, okay, untuk makluman semua, penggubal soalan, mereka pun tahu sebenarnya student guna kalkulator. Jadi, bila makin ramai student yang tahu gunakan kalkulator, penggubal akan ubah soalan. So, penggubal takkan bagi nombor sebagai darab matriks. Mungkin dia akan letak X dekat dalam pendarapan matriks tu. Okey? Okey, baik. So ini untuk yang gunakan ClassWiz. Okey, boleh screenshot, ada 2 bahagian.
Yang mana? Second. Okey, baik. Saya bagi 5 saat. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Okey, slide yang ketiga. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Okay, next. Okay, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Siapa yang guna kelas Swiss dia lebih mudah sebabnya dia dah bila kamu tekan je matrix dan masukkan dia punya size row dengan column, dia akan terus tunjukkan bentuk matrix 2 by 2. So sangat senang. Tekan je, masuk je. Okey, baik. So ni yang ketiga. Okey, ini untuk yang gunakan kelas Swiss yang ketiga. Okey. Baik. Kita pergi kepada yang seterusnya. Matematik pengguna pengurusan keuangan tingkatan 4. Okey, consumer maths, financial management. Okey. Dalam banyak-banyak tajuk matematik pengguna, yang tingkatan 4 ni yang paling senang sebenarnya. Paling senang. Okey, cuba kita tengok. Cumanya dekat sini ramai yang confused. Okey, untuk matematik pengguna tingkatan 4, pengurusan keuangan, yang paling penting adalah pendapatan dan juga perbelanjaan. Pendapatan, perbelanjaan. Okey, tapi masih ramai student yang confused antara pendapatan aktif dan juga pasif. Okey, baik, saya bagi contoh. Saya bagi contoh situasi. Okey, katakanlah sebelum ni saya sebagai seorang guru. Okey, jadi saya dapat gaji cikgu lah. Saya dapat gaji cikgu. Saya mengajar sampai petang. Habis petang, malam saya buat tuition katakan. Okey, katakanlah saya ajar tuition. Habis tuition, saya jual barang live dekat TikTok pula. Okey. Baik, saya nak saya nak tanya. Okey, gaji guru tu adalah pendapatan aktif. Gaji guru tuition aktif ke pasif? Okey, Arash kata pasif. Okey, Trin kata aktif, ada yang kata pasif. Dah. Tuition pasif. Okey. Baik. Okey, baik. Contoh yang ketiga, jual barang di TikTok. Saya jual barang dekat live TikTok. Okey, aktif ke pasif? Okay, ramai yang kata pasif. Okey, dia macam ni. Kamu kena bezakan pendapatan pasif dan juga pendapatan sampingan. Okey, dia tak sama. Pasif tu bukan bermaksud sampingan ya. Okey, gaji guru tuition, jual barang di TikTok itu adalah pendapatan aktif. Sebab apa? Sebab dia buat kerja. Dia kena buat kerja baru dia dapat income. So itu adalah pendapatan aktif. Pendapatan pasif, kita tak perlu buat kerja. Tunggu masa dapat duit. So itu adalah pendapatan pasif. Okey? So jangan tersilap, jangan salah konsep dengan pendapatan sampingan. So benda tu berbeza. Okey, baik. Tadi saya nampak ada satu soalan. Soalan yang panjang tadi. Sekejap saya scroll balik. Muhammad Fidaus Muhammad. Saya ada question nak tanya. Adakah possibility untuk mathematical modelling dimasukkan dalam kertas 2? Okey. Cikgu kot ni. Okey. Dia macam ni. Untuk SPM, dia ada 2 jenis jawapan ataupun 2 jenis respon sahaja yang yang ada dalam soalan SPM. Satu respon terhad, satu lagi respon berstruktur. Okey, untuk mathematical modelling, dia biasanya soalan dia bersifat respon terbuka. Itu sebabnya kalau kita tengok dekat buku teks, jawapan dia bukan jawapan yang fix. Maksudnya dia boleh jadi pelbagai jawapan ikut kepada macam mana student buat dia punya step by step tu. Okey, sebab mathematical modelling adalah satu contoh soalan bersifat respon terbuka.
Jadi, kalau soalan SPM, dia takkan ada soalan respon terbuka. Okey, kalau dia buat soalan mathematical modelling sekalipun, dia akan dia akan ubah soalan tu supaya respon terhad. Okey. Ataupun berstruktur supaya semua orang akan dapat jawapan yang hampir sama. Dia takkan jadi macam buku teks yang mana open, terlampau open. Okey, baik. Perbelanjaan saya rasa semua tahu kot. Semua dah tahu dah perbelanjaan tetap dengan tak tetap. Okey. Yang tetap ni biasanya tak berubah. Tak tetap biasanya contohnya kalau macam bil elektrik ni, saya nak dapat bil yang sama 2 bulan berturut-turut pun belum tentu dapat sama lagi. Okey? Okey, baik, soalan yang seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan pelan keuangan yang disediakan oleh Encik Muiz untuk menguruskan wangnya dengan berkesan. Okey, so ni cikgu lah ni. Encik Muiz ni cikgu. So dia ada gaji guru tuition. Lepas tu dia ada sewa. Okey. Kemudian dia ada dividen saham. Ni banyak saham Encik Muiz ni. Sebab setiap bulan dia dapat RM600. Banyak ni. Okey. Baik, jadi sekarang soalan yang pertama. Okey, cuba hitung, kira pendapatan aktif. Okey, cuba kira. Pendapatan aktif berapa? Okey, pendapatan aktif yang tadi yang kena buat kerja So gaji guru dengan gaji guru tuition. So 7,500. Okey, kemudian kita tengok pendapatan pasif. Okey, pendapatan pasif yang tak perlu bekerja. Okey, cuba kira kan. Okay, Hamizan, laju Hamizan. RM2,150. Okey, very good. Okey. Pemberian kepada ibu bapa. Perbelanjaan tetap ataupun tak tetap? Pemberian kepada ibu bapa. Pemberian kepada ibu bapa ataupun simpanan. Tetap ke tak tetap? Ada yang kata tetap, ada yang tak tetap. Okey, baik. Pemberian kepada ibu bapa, cikgu, saya janji cikgu, kalau saya dah kerja nanti, saya nak bagi mak ayah saya RM600 sebulan. Okey, itu janji kamu. Katakanlah tiba-tiba motor rosak, accident ke apa, dah kena guna duit. Macam mana nak bagi RM600? Okey, baik. Pemberian kepada ibu bapa, cikgu low battery? Tak dengar ke? Okey, pemberian kepada ibu bapa itu adalah bukan pemberian tetap. Okey, so itu adalah bukan pemberian tetap. Okey, adik Y, dividen saham tu dapat duit macam mana? Okey, pernah dengar tak ASB, apa lagi? Amanah Saham Bumi Putra, lepas tu apa lagi ada? Sekejap. Yang PNB buat, ada beberapa saham yang dapat dividen setiap tahun. Okey, so dekat situ dia akan dapatlah keuntungan setahun, dia akan dapat. Contohnya kalau macam Encik Muiz ni, saya tak pastilah dia ambil saham apa sebab dia dapat bulanan. Okey, dah banyak pula tu. Biasanya kalau saham ni dapat setahun sekali, tapi ada juga pegangan yang dapat 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, ada. Okey, memang ada. Okey. Dia buat simpanan. Okey, Ahmad Daniel, forex tu bukan simpanan ya. Itu bukan simpanan. Itu nak kata pelaburan pun, sebab risiko dia tersangat tinggi. Tersangat tinggi. Kalau macam dividen saham, dia ibaratnya macam simpanan tetap. Ibaratnya macam simpanan tetap. Maksudnya, duit kita tu tak hilang. Okey, tapi duit kita tu akan digunakan untuk buat pelaburan, okey, dan keuntungan tu akan dibahagikan secara sama banyak dengan pemegang-pemegang saham yang lain. So duit kita tak hilang, tapi kita akan dapat keuntungan setiap tahun. Ikutlah, kalau ada untung dapatlah duit. Tak ada untung, tak adalah dapat duit. Okey, macam itulah. Okey, baik. Okey, cuba kira perbelanjaan tetap.
Okey, 1950. Okey, seterusnya perbelanjaan tak tetap. Okey, so ini yang lain lah. Okey, 1650. Okey, very good. Okey, soalan yang seterusnya. Saya tak pasti, soalan ni ada tak dalam modul yang saya bagi? Saya lupa nak check. Ada. Okey. Baik, ini adalah soalan yang agak special. Ini adalah soalan, saya ambil soalan SPM ulangan. Soalan SPM bulan 9. Okey. So, soalan SPM ulangan ni agak susah nak dapat. So, ini saya bagi special lah untuk kamu. Okey, cuba tengok soalan ni. Okey. Dalam tajuk matematik pengguna tingkatan 4, dia senang tapi dia ada satu konsep. Nama dia konsep SMART. Macam mana nak download modul tu, sepatutnya waktu daftar boleh dapat rasanya. Daftar gunakan link yang UniKL bagi. Okey, saya nak tanya, trial negeri mana yang ada keluar konsep SMART? Okay, trial negeri mana yang ada yang keluar konsep SMART? Dia senang je konsep SMART ni. Tapi okey, Adibah Yusof, apa-apa investment dikira tak tetap lah ya. Macam public mutual. Tak tetap. Sebab kalau untuk itu kita kira pendapatan. Kalau pendapatan, income, kita tak ada tentukan pendapatan tetap ataupun pendapatan tak tetap. Yang ada tetap dengan tak tetap hanyalah perbelanjaan. Okey, untuk pendapatan kita hanya tentukan aktif ataupun pasif. Itu sahaja. Okey, baik. Banyak negeri yang tak keluar soalan tentang konsep SMART ni. Siapa yang dah tak ingat langsung apa benda SMART? Cuba angkat tangan. Okey, banyak yang tak ada ni. SBP tak ada, MRSM tak ada, negeri pun banyak yang tak ada. Okey, ramai yang respon dah tak ingat langsung apa SMART ni kan. Okey, jadi sebab saya rasa macam soalan tentang SMART ni mungkin akan keluar sama ada kertas 1 ataupun kertas 2. Kalau dia keluar kertas 2, memang sangat mencabar. Contohnya macam soalan SPM ulangan ni. Okey, saya pun terkejut dia keluar kertas 2. Okey, baik. Kita tengok soalan. Hayati dapat menyimpan wang dari pendapatan bulanannya sebanyak RM650 sebulan. Hayati berhasrat untuk membeli peti sejuk beku bernilai RM2,800 dalam masa 5 bulan. Lengkapkan jadual pada ruang jawapan dengan mengenal pasti matlamat keuangan Hayati berdasarkan konsep SMART. Nyatakan sama ada Hayati mencapai matlamatnya. Okey, baik. So, SMART tu apa? Okay, so ingat. S, specific. M, measurable. A, attainable. R, realistic. T, time bound. Okay, specific, khusus. So, apa matlamat dia? Okay, matlamat dia nak beli peti sejuk beku. Okay, boleh diukur. Apa yang kita nak ukur? Apa yang kita nak ukur sebenarnya? Okay, kita nak ukur berapa nilai yang dia nak capai. Okay. So yang ini nilai dia adalah 2,800. Okey, attainable, boleh capai ataupun tidak. Jadi kalau kita bahagikan 2,800 kepada 5, kita akan dapat 560. Okey, kalau tengok dekat maklumat yang dia bagi, Hayati ni dia boleh simpan duit RM650 sebulan. Jadi 560 ni dia lebih. So bolehlah capai. Okey, realistik. 560 kurang dari 650. Kadang-kadang ada matlamat yang tak realistik. Contoh, katakanlah saya tak ada langsung simpanan. Okey, tak ada langsung simpanan. Tiba-tiba bulan depan nak beli iPhone cash. Okey, so tak realistik lah. Melainkan katakanlah memang setiap bulan
saya boleh simpan RM8,000 sebulan. So kalau bulan depan nak beli tu tak ada apalah, sebabnya memang ada extra money RM8,000 katakanlah. Okey. Tapi kalau macam ni, berapa yang dia nak kumpul tu kurang dari 650, so itu adalah realistik. Okey. Irfan, jackpot tu sendiri dah tak realistik. Adalah mustahil. Sebenarnya kita boleh kira kebarangkalian untuk orang menang jackpot ni. Okey. Dan kenapa, walaupun kalau kata kita sebut tentang jackpot, loto, magnum semua tu, hadiah dia memang lumayan. Juta-juta, ratus ribu. Tapi kenapa walaupun nilainya jutaan ringgit, tapi token dia tetap tak rugi. Okay. Sebab based on calculation, dia boleh keluarkan amount tu. Ada cara kira dia. Yang mana token tempat judi tak akan rugi. Okay. Okay, konsep SMART yang ni je. S tu apa? Specific, measurable, attainable, realistic, time bound. Okay, T adalah tempoh masa. Jadi, kalau soalan macam ni, kita tak perlu buat karangan. Okay, pemeriksa dia nak tengok ni je. Nak tengok point kamu je. Yang saya underline kan. Okay, ada satu markah. Okay, satu markah. Satu markah. Okay, lepas tu kita buat kesimpulan. Hayati capai ke tak? Okay, so dia capai. So Hayati capai. Okay, so yang ini tak payah buat karangan. Okay, apa yang point-point sahaja. Okey, soalan yang seterusnya. Amin bekerja sebagai tutor di sebuah universiti. Setiap bulan, pendapatan dan perbelanjaannya masing-masing ialah RM3,000 dan RM1,800. Ia bercadang untuk membeli kereta terpakai yang berharga RM22,000 secara tunai dalam tempoh 1.5 tahun, setahun setengah. Adakah Amin akan mencapai matlamatnya? Justifikasikan jawapan anda. Okey. Baik. Ni ramai baru jumpa emoji ke apa? Okey. Jangan spam ruangan chat tu dengan emoji. Okey. Baik. So sekarang ni kalau soalan nak tanya capai ataupun tidak, yang pertama sekali kita kena kira aliran tunai. Okey, aliran tunai. Baik, pendapatan tolak perbelanjaan. Pendapatan RM3,000, perbelanjaan RM1,800. Okey. Baik, saya bagi masa 5 saat untuk screenshot. Okey, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005. Okey, baik, cuba kira berapa aliran tunai? Amin. Okey, 1,200. Positif ke negatif? RM1,200 tu positif ke negatif? Positif. Okey, so bermaksud aliran tunai positif. Kalau aliran tunai positif, bermaksud dia ada lebihan wang setiap bulan. Kalau aliran tunai negatif, apa maksud dia? Aliran tunai negatif. Okey, Tibun Wei kata hutang. Tiada lebihan. Bukan tak ada lebihan ya. Kalau negatif, maksudnya duit bulanan dia tak cukup. Sebab perbelanjaan dia lebih besar daripada pendapatan. Saya tak tahulah macam mana dia boleh survive. Okey. 3 bintik tu apa? Lain soalan dia kan. Okey. Baik. Dalam matematik, kita ada simbol-simbol. Okey. Yang ini maksud dia des. Macam kesimpulan lah, kesimpulan. Okey, maka so aliran tunai positif. Okey, kesimpulan. Dia ada maksud yang berbeza. Kalau kata 3 titik ke bawah ni, maksud dia lain. Okey, dan biasanya kamu jumpa perkataan ni ramai panggil hashtag. Okey, nama dia bukan hashtag, nama dia hash. Okey, tapi disebabkan digunakan media sosial, jadilah hashtag. Nama dia hash. Hash pun digunakan untuk menunjukkan jawapan akhir. Okey. Baik. Saya padam balik.
Okey, so sekarang ni dia ada aliran tunai positif. So kita dah tahu dia ada simpanan. Okey, sekarang kita nak kira 1.5 tahun, setahun setengah, berapa bulan? Okay, Zara Hani hash brown. Okay, so hash. So hash brown tu yang MACD lah kan. Okay, setahun setengah, berapa bulan? 18 bulan. Okay, so kita darabkan 1.5 tahun, okay, bermaksud 18 bulan. Okay, cuba darabkan 1,200 darab 18. Okay, berapa jawapan dia? Okay, RM21,600. Okay, jadi capai tak matlamat Amin ni? Capai tak? Okay. Baik, bila ada soalan macam ni, okay, contoh soalan dia, adakah Amin akan mencapai matlamatnya? Justifikasikan jawapan anda. Okey, jawab dulu apa soalan dia. So soalan dia capai ataupun tidak. So kita jawab dulu, tidak. Lepas tu baru kita bagi justifikasi. Okey, dekat sini saya tulis kerana kurang RM400. Okey. Kalau dia sebenarnya ayat ni tak ada masalah kamu nak buat ayat macam mana sekalipun. Yang penting dia berdasarkan pengiraan. Okey, berdasarkan pengiraan. Katakanlah kamu tak sempat nak jawab. Okey? Ni semua ni kamu tak jawab ni. Kamu tak jawab. Tapi kamu nampak soalan dia ni. Okey, kamu tak jawab tapi kamu nampak soalan dia ni dan kamu pun tembaklah, kamu tulis Amin tidak capai matlamatnya. Okey, yang ni tak ada. Sorry. Okey, so kamu tembak aje. Kamu tulis Amin tidak mencapai matlamatnya. Walaupun jawapan dia betul tapi tak ada pengiraan, tidak diterima. Okey? So ingat, kalau jawapan tanpa pengiraan tidak diterima. So itulah dia maths. Okey, paper maths SPM. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, kita ada masa lagi lebih kurang 12 minit. Kita sampai pukul berapa Cik Jawad? Pukul 1 ke 1.5 minit? Pukul 1.5 minit boleh? Tak masalah. Tapi cikgu bagi habiskan dulu. Okey, kita habiskan tajuk yang terakhir untuk hari ni. Matematik pengguna insurans. Okey. Sofia. Oh, patah balik nak screenshot. Kejap saya clearkan dulu. Okey, saya bagi masa 5 saat untuk screenshot. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005. Okey. Baik, kita pergi pada tajuk yang terakhir. Insurance. Siapa yang tak suka tajuk ni? Cuba angkat tangan. Orang ramai yang angkat tangan. Okey, kenapa tak suka? Dia sebenarnya satu je. Sebab tajuk matematik pengguna ni, dia banyak ayat. Soalan dia panjang. Soalan dia penuh dengan ayat, penuh dengan real life situation. Itu sebabnya kenapa ramai yang tak suka. Okey? Arash kata banyak kena hafal. Hamizan kata mudahlah. Okey. Rasa belajar BM? Okey, dia senang je. Tajuk dia sangat senang sebenarnya. Sangat senang. Okey, saya akan fokuskan kepada dua sahaja. Insurans kebakaran dengan insurans perubatan kesihatan. Okey, saya akan fokus kepada dua sahaja. Okey, baik. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, yang pening-pening kepala, tarik nafas dulu. Tarik nafas. Okey, tarik nafas. Tembus. Okey, tarik nafas. Tembus. Okey, bila jumpa soalan yang kamu rasa susah, bertenang. Jangan gopoh, jangan gelabah, tenang. Okey. Encik Aziz mempunyai perlindungan insurans perubatan dengan had tahunan sebanyak RM150,000. Dia telah
kemalangan dan dimasukkan ke dalam hospital. Kejap, kenapa saya punya mouse ni lagging? Okey, baik. Dia telah mengalami kemalangan dan dimasukkan ke dalam hospital selama beberapa hari. Kos perubatannya adalah sebanyak RM22,000. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Encik Aziz jika polisi insurans perubatannya mempunyai deductible sebanyak RM500 dan peratusan kod insurans 7030. Okey, baik. Siapa yang pernah masuk ward hospital swasta? Cuba angkat tangan. Okey, situasi dia macam ni. Okay, mungkin pada siapa yang tak tahu macam mana hospital swasta berfungsi, okey, dia macam ni. Okey, katakanlah Encik Aziz ni dia accident. Okey, dia accident tapi dia tak nak masuk hospital kerajaan. Okey, sebab mungkin dia rasa dia dah bayar bulan-bulan, dia tak nak masuk hospital kerajaan. Dia nak masuk hospital swasta. Okey, ataupun dengan sebab lain lah. Okey, baik. So, mana-mana pesakit ataupun waris pesakit bila nak pergi hospital swasta, dia kena daftar pesakit. Okey, daftar pesakit. So dekat kaunter tu, soalan pertama yang nurse tu akan tanya, dia akan tanya, nak bayar tunai atau ada insurans? Okey. Jadi kalau kamu kata kamu nak bayar tunai, so bermaksud kamu agree nak bayar apa sahaja kos. Okey. Tapi kalau kamu kata kamu ada insurans, dia akan minta kad. Okey, kad tu kita panggil polisi insurans. So daripada kad tu dia akan semak had tahunan, deductible, co-insurance. Okey. So bila kita kata co-insurance, okey, deductible. Okey, ni boleh salin. Deductible bermaksud bayar awal. Okey, maksudnya dekat kaunter daftar tu, kalau ada bila dia check tengok, package Encik Aziz ni ada deductible. So kena bayar dulu. Bayar awal. So dekat kaunter tu, Encik Aziz kena bayar RM500. Lepas dia dah bayar, barulah dia boleh masuk ward, barulah dia boleh dapatkan rawatan. Okey? Baik, deductible ni macam deposit. Macam kita beli barang kena bayar deposit, itulah sama je maksud dia, deductible. Bayar awal. Okey. Kemudian bila dah dapat rawatan, bila dia nak check out, bila dia nak keluar daripada hospital. Bila dia nak keluar daripada hospital, dia kena bayar kos rawatan. Okey. So dekat sini bila dia tengok package Encik Aziz ni ada co-insurance. Co-insurance untuk insurans perubatan bermaksud agihan. Agihan apa? Agihan antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. So dekat sini 70-30. Bermaksud 70% syarikat insurans kena bayar. 30% Encik Aziz kena bayar. Okey. So sekarang ni kita tengok. Masa nak masuk ward, Encik Aziz dah bayar RM500. Jadi baki perubatan tinggal RM21,500. Baki ni lah yang akan diagihkan antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Okey, soalan. Soalan nak cari hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Encik Aziz. Okey, baik. So kalau kita kira kos yang ditanggung oleh Encik Aziz, okey, cara yang pertama 30% daripada baki. Okey, saya tengok ada beberapa jawapan. Ada yang kata Azri jawapan 6450. Okey, Irfan pun jawab 6450. 6450 yang ini 30% per darab dengan 21,500. Tapi jangan lupa, sebab dia nak tahu berapa yang Encik Aziz tanggung. Bermaksud kita kena kira juga yang 500 Encik Aziz dah bayar waktu daftar tu. Okey, itu sebabnya kenapa jawapan dia RM6,950. Yes, kena tambah. Sebab soalan nak tahu berapa yang Encik Aziz bayar. So kita kena kira lah berapa duit yang dia dah keluarkan. Okey.
Baik. Ini cara yang pertama. Kalau macam tadi, macam kes Irfan dengan Azril tadi, dia terlupa nak tambah. So bahaya macam tu sebab kamu boleh hilang markah kalau lupa tambah 500. Okey, cara yang kedua, kita boleh kira, kita kira terbalik. Kita kira berapa yang syarikat insurans tanggung. Jadi 70% daripada 21,500. Okey. Baik. Abir Husna. Okey, cuba tengok soalan penyelesaian yang saya buat ni. Okey, cuba kira dulu. Berapa 70% daripada 21,500? Okey, yang ini kamu akan dapat RM15,050. Okey. Kenapa kita tak perlu tambah 500? Sebab bukan syarikat insurans yang bayar waktu daftar tu. Okey, yang bayar tu Encik Aziz. Tak payah, dia tak payah tambah. Okey, baik. Jadi kalau nak tahu berapa yang Encik Aziz kena bayar, kita tolakkan jumlah kos tolak dengan berapa yang syarikat insurans bayar. So kita akan dapat jawapan yang samalah, 6,950. Jawapan dia sama, tapi cara yang kedua ni lebih selamat. Okey, baik. So ingat ya, kalau untuk perlindungan insurans perubatan, deductible bermaksud bayar awal, co-insurance bermaksud agihan. Okey, had tahunan. Okey, had tahunan ni dia biasanya bila katakanlah kamu nak beli ataupun kamu nak ambil perlindungan insurans. Okey, ejen insurans ni dia akan tawarkan mengikut package-package. Package ni dia mengikut had tahunan. Contohnya, macam saya punya insurans perubatan had tahunan sebanyak RM500,000. Okey. Jadi, setiap kali saya pergi ke ward, kalau nilai yang saya pergi buat rawatan kurang daripada contoh macam ni RM150,000, bermaksud syarikat akan tanggung lah. Syarikat akan tanggung. Okey, tapi dia akan tolak lah. Sekarang ni Encik Aziz dah masuk ward. Kos RM22,000. So dia akan tolak. RM150,000 tolak RM22,000. Okey. Sampailah cukup 150. Kalaulah Encik Aziz ni asyik masuk hospital je dan nilai rawatan dia melebihi 150,000, yang lebih tu dia kena tanggung sendiri. Okey? Itu sebabnya dia berbeza. Kalau ada orang yang memang sakit, yang perlukan rawatan yang orang kata rawatan yang kerap, sebulan sekali kena masuk ward, sebulan sekali kena masuk hospital. So lebih baik dia ambil package insurance yang bayar lebih sikit tapi boleh cover semua kos perubatan dia. Contohnya kalau macam saya pernah masuk ward sekali je, 2014. Itu pun disebabkan oleh denggi. Jadi saya tak ada keperluan nak masuk ward selalu. So saya boleh ambil package yang lebih murah. Macam itulah. Okey, jelas ke? Okey, kita ada masa lagi. So untuk kes ni, sebab dia tak ada bagi tahu pun Encik Aziz dah masuk ward berapa kali. So kita anggaplah soalan ni Encik Aziz ni first time nak masuk ward. So dalam soalan ni, info had tahunan ni tak ada apa-apa, maksudnya tak diperlukan lah. Tak diperlukan. Okey, tapi kepada yang kedua. Okey, yang kedua. Tentang insurans kebakaran. Okey, insurans kebakaran. Insurans kebakaran dengan insurans perubatan, dia ada term yang hampir sama. Okey, contohnya, okey, co-insurance. Co-insurance, siapa ingat? Kalau dalam perubatan tadi, co-insurance maksud apa? Ashraf, had tahunan tu dia tak berkurang setiap tahun. Dia akan berkurang berapa kali kamu masuk ward ataupun berapa kali insurans digunakan untuk cover kamu punya kos perubatan. Okey, baik, ada yang minta ulang balik Okey, ni cara yang pertama. Okey, 1,001.
1,002, 1,003, 1,004, 1,005. Okey. Habis skor berapa? Sepatutnya kita habis 1 5 minit. Tapi sikit, saya habiskan dulu soalan ni lah. Okey, ni cara yang kedua. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005. Okey, baik. So, okey. So, untuk insurans kebakaran, co-insurance bermaksud arahan. Okey. Co-insurance bermaksud arahan. Dia beza. Kalau insurans perubatan bermaksud agihan, kalau untuk co-insurance, untuk insurans kebakaran bermaksud arahan. Okey, dan deductible, kalau tadi kita bayar awal, yang ini kita bayar akhir. Okey, kita bayar akhir. Ataupun tolak akhir. Okey, kita tengok soalan. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ishak bagi rumahnya itu. Okey, rumah dia bernilai RM550,000. Jadi, jumlah insurans yang harus dibeli. So, harus dibeli inilah arahan. Inilah yang dikatakan arahan. So, arahan dia kata, dia kena beli 75%. So, kita kiralah 75% daripada RM550,000. Okey, cuba selesaikan. Alah, ini saya bagi teruslah sebab kita pun dah nak habis kan. Okey. So kita dapat RM412,500. Okey, so saya harap faham apa maksud co-insurance? Arahan. Berapa yang dia kena beli sepatutnya. Okey. Baik. Soalan B. Rumah Encik Ishak telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM45,500. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Ishak jika dia menginsurансkan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, bila nak cerita tentang pampasan, bayaran pampasan untuk kebakaran, dia ada 3 situasi. Okey, yang pertama ikut arahan. Ikut arahan ni maksudnya dia beli ikut berapa co-insurance tadi. Dia ikut arahan. Okey, yang kedua tak ikut arahan. Tak ikut arahan ni maksudnya dia beli kurang, dia beli lagi murah. Okey, yang ketiga rumah tu rentung, total loss. Okey, habis rentung terus. Okey, jadi cara pampasan dia sedikit berbeza untuk setiap kategori. Okey, kalau dia ikut arahan, jumlah kerugian tolak deductible. Okey, kalau dia bayar kurang. Kalau dia bayar kurang, dia takkanlah dapat pampasan penuh. Mana adil macam tu kan? Bayar sikit tapi dapat penuh. Tak adil lah. So, kita kena kira berapa pecahan dia. Okey? Jadi, apa yang kita buat? Kita bahagikan berapa yang dia beli, bahagikan dengan berapa yang dia sepatutnya beli, darab dengan jumlah kerugian, tolak deductible. Rumus dia sama sebenarnya. Rumus situasi 1 dengan 2 sama. Cuma bezanya, kena ada pecahan dekat depan ni. Okey? Baik. So, untuk kes rentung, okey, berapa yang dia beli, tolak dengan deductible. Berapa yang dia beli, tolak dengan deductible. Okey, tengok soalan. Soalan yang pertama tadi, dia insuranskan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli. So, yang ini maksudnya dia ikut arahan. So, jadi kalau dia ikut arahan untuk bayaran pampasan, jumlah kerugian tolak deductible. Okey. Baik. So, cuba kira. 45,500 tolak 4,000. Okey, 41,500. Okey, soalan yang kedua. Okey, kalau dia menginsurансkan rumahnya pada nilai 350,000. Okey, so yang ini dia tak ikut arahan sebab dia kurang. So kita tak boleh bagi dia penuh. Kita kena kira berapa dia punya pecahan. Okey. Jadi 350,000 per dengan 412,500 darab dengan 45,500 tolak dengan 4,000. Okey, ni saya nampak Y dah dapat jawapan dah ni. Y 2 kali dah tulis. Okey. RM34,606.6.
Okey. Dan yang terakhir, rumah Encik Ishak telah mengalami kerugian menyeluruh. So ini yang kita katakan total loss, rentung. Okey. Jadi kalau nak kira berapa pampasan, jumlah insurans yang dia beli tolak deductible. So dia beli 400,000, tolak 4,000. Okay, so kita dapat jawapan dia 39,396 ringgit. Okay. Baik. So untuk slot yang pertama hari ini kita sampai di sini sahaja. Minggu depan kita akan sambung dengan topik-topik yang lain, transformation, graf gerakan dan sebagainya. Okey, baik. Jadi tadi Encik Jawad ada maklumkan akan dikongsikan borang penilaian. So tolong isi sebaik mungkin ya. So itu seikhlas mungkin. Itu untuk penambahbaikan untuk slot yang seterusnya lah. Okey, so jangan lupa ajak kawan-kawan yang lain join sekali. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Okey, so dekat ruangan chat pun dah ada untuk borang penilaian. Sila isi. Okey, so itu saja. Jumpa minggu depan. Terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Okay, jumpa minggu depan.